Ya, kita telah pun sampai ke daerah Temburung, masuk ke hutan menjerat burung, terjerat pula rakan kita Iqbal, penyampai daerah Temburung. Assalamualaikum, apa kabarnya Iqbal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dini dan Hani. Alhamdulillah, kami yang bertugas di daerah Temburung dalam keadaan yang baik dan sihat. Alhamdulillah. Jerat Alhamdulillah. menjerat ni Dini. Jerat menjerat. Bersama dengan rakan kita Iqbal. Bagaimana dengan keadaan cuaca di daerah Temburung? Alhamdulillah, keadaan cuaca di sekitar Pekan Bangar dalam keadaan yang mengizinkan. Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah. Baik Iqbal, saya ingin mengetahui ni Iqbal, di negara Brunei Darussalam semakin ramai, memang semakin ramai artis tanah air Ketani memperlihatkan bakat mereka dengan lagu-lagu yang telah pun terhasil dengan genre-genre yang pelbagai. Bagi Iqbal sendiri, bagaimana cara Iqbal memperlihatkan sokongan Iqbal kepada artis-artis tanah air Ketani? Saya sangat setuju dengan apa yang dikongsikan oleh rakan setugas Ketania, Dani dan juga Ernie tadi, yang mana Ketani boleh mengongsikan ataupun mengikuti mereka di media sosial. Dan antara cara lain juga yang boleh Ketani lakukan untuk menyokong mereka sebenarnya untuk menggunakan karya ataupun muzik mereka sebagai muzik latar di TikTok sebenarnya, untuk mengeluarkan lagi karya mereka. Bukan saja di dalam negara tetapi di luar negara. Betul. Jadi digunakan. Digunakan lagu-lagu mereka untuk dalam karya sendirilah dalam Ketani membuat lagu ataupun perkongsian kita membuat video ataupun dalam perkongsian Ketani dan sebagainya. Jadi dia mungkin akan menjadi sesuatu yang cukup viral. Jadi tepat. makin ramai orang mengenali. Memang sekarang memang senang untuk sesuatu perkara itu menjadi tular. Sebenarnya berbandingkan dengan waktu dahulu. Terima kasih Iqbal atas perkongsiannya dan ingin mengetahui apakah antara bahan yang juga ingin dibawakan dari daerah Temburung. Kita silakan kepada Iqbal. Terima kasih rakan setugas Dini dan Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berhujung minggu buat Auda yang sentiasa setia bersama kami di Rampai Pagi melalui lintas langsung di daerah Temburung. Bagaimana perkabaran Auda untuk hari ini? Kami harapkan Auda semua dalam keadaan yang sihat walafiat jua dan pastinya bahagia dan ceria di hujung minggu ini. Baiklah Auda, ingin juga saya berikan mengenai dengan beberapa acara dan info yang akan mengambil tempat di daerah Temburung. Pertamanya akan diadakan majlis perasmian Ruang Niaga Projek Tunas Daerah Temburung yang mana ia akan diadakan pada hari Rabu depan 31 Januari 2024 Masihi dan bermula jam 8.15 pagi. Dan majlis ini akan mengambil tempat di Ruang Legar, bahagian penguatkuasa dan perlesenan bangunan Jabatan-Jabatan Kerajaan Daerah Temburung. Seterusnya Auda, ada lagi satu info yang ingin kami berikan, iaitu mengenai dengan pendaftaran petak jualan yang mana ia telah dibukakan buat mana jua pengusaha dan peniaga yang berminat untuk mengikuti program Ke Temburung Bisai edisi Hari Kebangsaan ke-40 yang mana program ini akan diadakan selama 4 hari dari 29 Februari sehingga 3 Mac 2024 Masihi. Tarikh tutup pendaftaran dan pembayaran bagi program ini adalah pada 15 Februari 2024 Masihi iaitu hari Khamis pada jam 12 tengah hari. Dan untuk apa jua pertanyaan lanjut, Auda boleh menghubungi di talian 522 1110 dan Auda juga boleh mengikuti Instagram JD Temburung dan laman sesawang www.temburung.gov.pn. Itu sahaja info dan juga acara yang akan mengambil tempat di daerah Temburung. Dan tanpa kita melengahkan waktu, mari kita saksikan satu bahan visual yang telah kami sediakan untuk hujung minggu ini. Mari kita saksikan bersama. Berbudi kepada tanah tidak pernah merugikan, malah ia memberikan pulangan yang menguntungkan apabila dapat menuai hasil
untuk kegunaan sendiri selain boleh menjualnya sebagai pendapatan sampingan. Setibanya kami ke kebun milik keluarga tersebut, kami berkesempatan membuat pendekatan bersama dengan Awang Zunaidi bin Zaman atau lebih senang dikenali sebagai Jun, 58 tahun, menghabiskan masa dengan bercucuk tanam dengan mengusahakan tanaman milik keluarga sepenuh masa setelah bersara dari berkhidmat dengan kerajaan. Walaupun pada awalnya bermula sebagai hobi, sehinggalah menjadi pendapatan sampingan apabila tanamannya subur dan mengeluarkan hasil yang banyak. Tanaman hijau yang menghiasi kebun mereka bukan sahaja memberikan suasana nyaman dan pulangan lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, Auda bertemu kita lagi untuk keluarannya pada kali ini. Sekarang saya berada di salah sebuah kebun yang terletak di Kampung Bokok. Kalau dari Pekan Bangar mengambil masa lebih kurang 15 minit lah untuk sampai ke tempat tani. Jadi pada kali ini sambil-sambil kita ni menikmati keindahan kehijauan di kebunan ni. Sebetulnya di tempat tani jua apabila petani berbudi kepada tanah, ianya akan membuahkan hasil. Jadi selalunya kalau petani akan memakan sayur, tani selalu membeli di pasar. Pada kali ini petani cuba membuat tinjauan dengan lebih dekat lagi macam mana ianya dihasil, macam mana ianya dituai, ditanam dan membuahkan hasil. Auda jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan saya. Jom. Pada kali ini kami berkesempatan membuat pendekatan mengenai tanaman sayur timun. Timun yang juga dikenali sebagai mentimun adalah di antara sayur yang menjadi kegemaran atau pilihan masyarakat kita. Terdapat banyak khasiat dan kebaikan yang tersendiri yang baik untuk tubuh. Hampir 96% daripada kandungan timun adalah air. Sayur ini banyak dijual di pasar, gerai, tamu dan sebagainya. Timun tergolong dalam keluarga yang sama dengan tembikai dan labu. Ianya juga merupakan sejenis pokok menjalar dan sesuai untuk ditanam pada kawasan pagar. Ianya boleh membiak daripada biji benih. Biasanya kita kenal pasti dulu kawasan-kawasan yang kita mau tanami, dan selepas itu kita mulakan pembersihan kawasan dengan meracun rumput ataupun menyisir rumputnya dan membersihkan sampai beberapa hari selesai. Jadi kita biasanya dicangkul untuk kawasan yang akan ditanam. Biasanya satu-satu tempat itu digambur dulu tanahnya dan beberapa hari dicampur dengan biasa kami gunakan kompos. Kompos satu, dan kemudian nanti baru ada ditanam setelah 2-3 hari. Nah, biar ya kompos satu meresap dengan kawasan tempat penanaman. Jadi kita ditanam pada hari pertama itu ya kira-kira mungkin beberapa hari, jika cuaca bagus dan cukup airnya, ia akan tumbuh dan bersemi. Pasalnya ini kan tanaman timun ini hampir 2 bulan lebih kan baru menghasilkan. Jadi tanaman-tanaman lain, tanaman-tanaman yang lebih cepat, tanaman sayur, daun pun ada kita usahakan di kawasan-kawasan sebelah sana tuh. Jadi kita bagikanlah untuk biar ada peringkat.
Alhamdulillah, Hauda, sekarang saya berada di salah sebuah pondok yang terletak di Kampung Boko. Jadi di tempat ini kita boleh memperolehi pelbagai jenis sayur-sayuran yang terdapat di pondok ini. Jadi itulah nikmat ataupun kata orang rezeki ketani berbudi kepada tanah. Selain ketani berbudi kepada tanah, sebetulnya ianya juga boleh menjana pendapatan kita ni. InsyaAllah mudah-mudahan dengan adanya pengungsian ini sedikit sebanyak akan dapat memberikan inspirasi kepada bis kita di luar sana. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.